أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 61, baris yang ke-6 daripada atas. Baris yang ke-6 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ketahui olehmu akan bahawasanya setengah daripada obat yang menegah daripada datang riak itu, bahawa engkau sembunyikan ibadah engkau seperti menyembunyikan engkau akan kejahatan engkau, dan bahawasanya harus menzahirkan akan ibadah supaya mengikut akan dia akan ibadah oleh manusia, dan supaya menggemarkan ia akan mereka itu akan manusia, dengan syarat bahawa ada ia seseorang ikhlas dan jauh daripadanya oleh riak. Dan ketahui olehmu akan bahawasanya setengah daripada obat yang menegah daripada datang riak, setengah daripada obat yang menegah daripada datang riak, setengah daripada obat. Ada bagai-bagai obat, bagai-bagai jalan untuk menegah daripada datang sifat riak. Ni setengah daripadanya, setengah daripada obat yang menegah daripada datang riak itu, bahawa engkau sembunyikan ibadah engkau. Yang terdahulunya macam mana untuk menegah daripada sifat riak. Yang terdahulunya adalah menegah daripada sebab yang menimbulkan sifat riak. Dahulu sudah bicara berkaitan dengan obat untuk menolak sifat riak ni. Terdahulunya kita kena tolak segala sebab riak. Itu di antaranya sebab riak, takut dicela, kasih akan dipuji, takut dicela, dan loba akan umpama harta, tamak kepada keduniaan, tidak zuhud daripada keduniaan. Itu tiga sebab yang menimbulkan sifat riak. Jadi macam mana nak ini untuk kawal hati kita daripada bersifat dengan sifat riak adalah kena tolak sebab riak terlebih dahulu. Itu bicara. Ni nak datangkan lagi ni, setengah daripada obat yang menegah daripada datang riak itu, bahawa engkau sembunyikan ibadah engkau, bandingannya seperti menyembunyikan engkau akan kejahatan engkau. Itu di antara jalan untuk kita menegah daripada datang riak.
buat ibadah bukan kerana Allah. Buat ibadah bukan kerana Allah. Di antaranya adalah kita menyembunyikan ibadah yang kita lakukan. Itu di antaranya. Walaupun sebenarnya riya ini, buat ibadah kerana Allah ni sama ada buat di hadapan orang ataupun di belakang orang. Di belakang orang sekalipun, buat ibadah dengan matlamat selain daripada Allah, itu dia panggil riya lah. Walaupun tidak di hadapan manusia, walaupun tidak di hadapan orang ramai. Contohnya yang saya tekan minggu lepasnya, tekan keikhlasan pada permulaannya adalah belajar ilmu agama. Niat belajar agama kerana Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kerana selain daripada Allah, umpama dunia. Jadi kalau dia belajar, dia bersungguh-sungguh, bukan di hadapan orang, di belakang orang pun dia bersungguh-sungguh, tapi matlamat dia bukan kerana Allah, riya juga. Ada ni. Tapi yang lebih mendorong pada riya adalah apabila kita buat amal ibadah di hadapan orang. Tapi tidaklah kata sembunyikan ibadah maka tak ada sifat riya, bukan. Buat ibadah bukan kerana Allah, itu panggil riya, sama ada di hadapan orang ataupun di belakang orang. Terutama ketika di hadapan orang. Ketika di hadapan orang ni, maka buat ibadah, buat comel supaya orang puji. Itulah di antaranya. Ini setengah daripada obat untuk menegah daripada datang riak. Kawal supaya tidak kena riak daripada awal adalah kita sembunyikan ibadah engkau. Bandingannya seperti menyembunyi engkau akan kejahatan. Buat jahat sembunyi, buat baik pun sembunyilah. Buat jahat sembunyi kenapa? Kerana takut orang tahu dia ni orang yang jahat. Buat baik sembunyilah supaya orang lah tak memuji kerana kita melakukan ibadah. Tapi bukan semestinya ibadah ni sembunyi belaka. Sebab ibadah ni ada yang kita kena lakukan di hadapan orang ramai. Kita belajar di hadapan orang ramai. Kita sembahyang Jumaat ramai-ramai. Kita sembahyang Jumaat ramai-ramai. Nak sembunyi macam mana? Tapi memang ni sebahagian daripada ibadah memang diafdalkan kita buat di rumah. Diafdal kita buat di rumah. Sembahyang sunat afdal di rumah. Membaca Al-Quran, berzikir afdal di rumah. Pandai ni. Afdal di masjid lah boleh i'tikaf. Afdal di sudut boleh i'tikaf. Tetapi yang lebih afdal sebenarnya adalah di rumah. Supaya rumah kita tu dipenuhi dengan nur ibadah, cahaya ibadah. Ni buat ibadah di masjid, di rumah tu tak ada perkara lain, hiburan. Jadi muk ngayah duduk di masjid. Hak di rumah tu dengan drama, dengan lagu, dengan drama, dengan lagu. Ada ni di rumah kita tu. Jadi mana rumah kita ni tak ada cahaya ibadah. Cahaya sembahyang sunat tak ada. Cahaya membaca Al-Quran tak ada. Cahaya berzikir tak ada. Memang afdal di rumah. Bukan Nabi SAW memerintahkan sallu ayyuhan nas fi buyutikum. Nabi kata sallu ayyuhan nas, semayang oleh kamu wahai manusia, fi buyutikum, pada rumah-rumah kamu, illal maktubah, melainkan semayang fardu berjemaah di masjid. Memang afdalnya di rumah. Qabliyah ke ba'diyah ke afdal di rumah. Yang afdal di masjid ni di antara sembahyang sunat duha. Sembahyang sunat duha memang afdal di masjid. Sembahyang sunat duha memang afdal di masjid. Sembahyang sunat kudum kembali daripada musafir, itu di masjid sebelum kita balik ke rumah.
Jadi sembahyang sunat duha memang afdal di masjid. Dan memang ada orang amalan dia pukul 9 nampak dia pergi masjid. Jadi, sebab apa? Sebab sembahyang duha ni afdal ni sebuah waktu, afdal ni sebuah tempat di masjid. Afdal ni sebuah waktu 1/4 hari. Ni. Yelah duha ni waktu masuk dia dengan naik matahari segala 28 minit selepas syuruk kalau kita tengok dalam takwim. Habis waktu duha adalah dengan masuk waktu zuhur. Tapi waktu yang afdal kita sembahyang duha 1/4 hari, pukul 9, pukul 10. Itu kalau kira waktu. Kalau kira tempat, afdal di masjid. Jadi ada orang pukul 9, 10 dia pergi masjid sembahyang sunat duha. Dia boleh dua afdal. Yang pertama, dia sembahyang duha di masjid, afdal ni sebuah tempat. Yang kedua, dia pandai pilih masa. 1/4 hari dia sembahyang sunat duha. Mana ni? Dia pandai pilih mana lebih afdal. Supaya tiap-tiap suku hari ada sembahyang kan? Kan gitu? Awal hari ada sembahyang subuh. Setengah hari sembahyang zuhur. 3/4 hari sembahyang asar. Awal malam sembahyang maghrib. 1/2 hari zuhur. 3/4 hari asar. 1/4 hari ada ni 1/4 hari. Awal hari subuh, akhir hari maghrib. 2/4 hari setengah tu zuhur. 3/4 hari asar. 1/4 hari duha lah. Mana supaya tiap-tiap suku hari tu ada sembahyang. Sebab itulah ni kalau pergi bab fiqh lah, kalau pergi bab fiqh sembahyang jamak tidak afdal. Sembahyang jamak tidak afdal. Yang afdal ke tidak sembahyang kasar. Tu baru timbul afdal ke tidak sembahyang kasar. Kalau musafir 2 marhalah, afdal tamam buat 4 rakaat. Tapi boleh dah nak buat kasar 2 rakaat. 3 marhalah nak pergi ke Mamang contohnya, afdal kasar daripada tamam, afdal 2 rakaat daripada 4 rakaat. Walaupun 4 rakaat tu banyak. Ni timbul ni afdal kita kasar daripada tamam apabila 3 marhalah tempat tuju. Adapun jamak tidak afdal. Cuma itu satu kemudahan, satu kelonggaran saja. Kita boleh jamak dan memang kita jamak. Tapi afdal jamak ke afdal sembahyang di waktu masing-masing? Afdal sembahyang di waktu masing-masing. Kita nak pergi ke Mamang, waktu zuhur kita sembahyang zuhur dengan kasar 2 rakaat. Waktu asar kita sembahyang asar dengan kasar 2 rakaat. Itu je. Jamak tidak afdal. Bukan mazhab Hanafi tidak ada jamak musafir dalam mazhab Hanafi. Tapi mazhab Hanafi kalau 3 marhalah wajib kasar. Tapi mazhab Hanafi tidak ada jamak. Lepas tu kita jamak tidak afdal. Kenapa jamak tidak afdal? Sebab menyebabkan satu waktu sembahyang kosong daripada sembahyang. Kalau kita zuhur asar, kita jamak takdim. 3/4 hari waktu asar tak ada sembahyang. Zuhur dengan asar kita jamak takhir. 1/2 hari waktu zuhur tak ada sembahyang. Itu tak afdal. Faham ni? Boleh. Memang orang buat. Tapi kalau tanya afdal ke tidak, tidak afdal. Tapi boleh. Sebab bila kita jamak menyebabkan satu waktu sembahyang tidak ada sembahyang. Kemudian hari itu nak letak hari waktu ni boleh jamak zuhur dengan asar. Kalau jamak takdim 3/4 hari waktu asar tak ada sembahyang. Kalau jamak takhir setengah hari waktu zuhur tak ada sembahyang. Kita nak letak ni suku hari ni duha, letak 1/4 hari. Itu kalau kira waktu balik pada fiqh lah. Maknanya ada orang amal pukul 9, pukul 10 dia pergi masjid.
dia semayang sunat duha. Sebab semayang sunat duha afdal dilakukan di masjid, afdal di sebuah tempat, afdal di sebuah masa 1/4 hari. Itu di antara semayang sunat yang memang disunatkan semayang di masjid. Bila sebut kata semayang di masjid ni, mana ada orang lah, kalau kebetulan ada orang. Ada pun semayang sunat lain, Nabi perintah sallu ayyuhan nas fi buyutikum ilal maktubah. Semayang oleh kamu wahai manusia di rumah-rumah kamu, melainkan semayang fardu berjemaah di masjid. Di antaranya boleh menegah daripada riak. Apabila ibadah kita lakukan di rumah, mana apa tu kita sembunyikan ibadah kita, boleh kawal tegah hati kita daripada riak. Tapi dalam bab ini cerita bab riak, dia dalam kitab Minhajul Abidin dia datangkan beberapa peringkat macam mana syaitan memperdaya anak Adam. Mula-mula syaitan sekat. Mula-mula syaitan disekat. Jangan belajar, jangan semayang. Tu mula-mula. Jangan belajar, jangan semayang. Itu mula syaitan disekat. Maka timbullah di hati kita nak belajar, nak semayang. Pada ni timbul di hati kita. Sebab tiap-tiap anak Adam dijadikan satu malaikat mulhimun. Tiap-tiap anak Adam dijadikan satu syaitan bernama waswasun. Tiap-tiap anak Adam, termasuk Nabi SAW, ada satu syaitan. Tiap-tiap anak Adam disertakan dengan satu malaikat, disertakan dengan satu syaitan, termasuk Nabi SAW. Tapi syaitan di Nabi ni tak ada guna sikit habuk pun, tak ada peranan sikit habuk pun, tak ada guna sikit habuk, tak ada peranan sikit habuk. Ada pandangan daif mengatakan syaitan yang dijadikan bersama dengan Nabi SAW, inilah satu-satunya syaitan Islam. Ni pandangan daif lah. Sebab syaitan kafir belaka. Ada ni. Sebab tu kita jangan mudah-mudah nak syaitankan orang. Kalau kita syaitankan orang, berarti kita kata orang tu kafir. Sebab syaitan tu kafir. Seperti perangai tu, seperti adalah. Seperti tu adalah. Sebagaimana orang yang nak melintasi orang semayang tu, Nabi suruh sekat, Nabi suruh tolak. Sebab apa? Syaitan, Nabi kata. Seperti syaitan. Sebab syaitan kafir. Syaitan yang ni seperti syaitan. Orang semayang nak melintah di hadapan, seperti syaitan. Gitu. Tapi Nabi kata syaitan, yakni seperti syaitan. Jadi ada pandangan itu pandangan daif lah. Jangan duk cerita masuk FB pula ada syaitan yang Islam. Tu nak cari balah lah ke tu, tak payahlah. Kita ni kadang-kadang pelik-pelik tu kita nak timbul tu, timbul nama, tak payah. Bukan semua ilmu kita nak share. Adakah kamu mengetahui sebenarnya ada satu syaitan yang Islam? Susah lalu. Orang pun ni tak serang. Hoi, kamu ni mana ada syaitan Islam? Kita pun nak tunjuk. Itulah aku ngaji pandamu tak belajar. Anak tu sebenarnya tak payah. Itu pun kata pun. Itu pun kata Tapi adalah pandangan. Sebab nak ceritanya, tiap-tiap anak Adam dijadikan satu malaikat, satu syaitan, termasuk Nabi SAW. Tapi syaitan di Nabi ni langsung tak ada peranan, tak gerak langsung lah kita kata. Jadi hak dua ni lah duduk ni. Syaitan yang bernama mulhimun sentiasa ilhamkan kebaikan. Syaitan yang bernama waswasu ni sentiasa tarik pada kejahatan. Ini hak tetap dah ni. Hak syaitan hak lain-lain tu, hak tu hak luar pula. Hak tetap dah ni. Sebab itulah
orang yang jauh daripada agama, hati dia mari sokmo tu. Tak jadi gini ni, umur bertambah tua ni. Contohnya mati bila masa ni dia mari lintasan, tapi tak layang. Lintasan tu mari mana tu? Malaikat mulhimun yang berperanan, dia ilhamkan kebaikan. Umur meningkat ni, kawan-kawan dia dah mati ni, kamu bila lagi nak berubah? Pada ni mana orang yang bertaubat kemudian tu bukan bangun pagi celek-celek nak bertaubat, bukan. Cetusan kebaikan ni lama dah duduk mainnya. Cetusan kebaikan lama dah, lama-lama bertambah kuat. Dia pun lama-lama bertambah tertarik. Tapi hak syaitan ni duduk jaga ni orang dia ni. Pada ni belawang lah syaitan duduk jaga orang dia ni. Tapi mana cetusan kebaikan tu bertambah kuat. Ni main mana tu? Cetusan daripada malaikat mulhimun dia panggil. Alhamdulillah, jadi berubah jadi baik. Baik ini godaan pada kejahatan tak ada ke? Kita di masjid ni tak ada di hati godaan kejahatan sentiasa. Itu syaitan yang bernama waswasun. Dalam keadaan kita jauh daripada agama, mari cetusan kebaikan. Perlahan berubah dah kepada kebaikan. Godaan kejahatan ni sepanjang masa ada ni. Kesolid lalu dah kita ni bertaubat saja, hati kita tetap solid. Dah berbolak-balik sentiasa hati ni. Ni syaitan dan waswasun ada ni. Jadi permulaannya tak ada, belajar tak ada, semayang tak ada. Bila mari cetusan kebaikan tu, marilah telita. Tak jadi ni, nak kena kembali pada agama, kena belajar, kena semayang. Ni timbul dah ni. Cetusan daripada tertarik dah kepada cetusan kebaikan daripada malaikat. Syaitan goda pula. Tak apalah, nantilah. Tak apa nak jadi baik, tapi nantilah dulu. Awal-awal tak ada langsung kebaikan di hati. Tak ada nak kebaikan, tak ada di hati awal-awal. Mana memang dunia semata-mata, berpoya-poya semata-mata, tak ada mikir pun bab akhirah, tak ada mikir pun bab dosa pahala, tak ada. Bila mari di hati mikir nak kembali pada agama, nak belajar, nak semayang, nak beramal, syaitan kata, dulu, tunggu dulu, nantilah, nanti muda lagi ni, tua sikit. Pada ni dia suruh tangguh. Awalnya tak ada langsung, timbul di hati nak kembali kepada ketaatan, syaitan kata tangguh. Dak lekat hak syaitan suruh tangguh ni, tak jadi tangguh. Tak jadi tangguh. Tengok kawan mati apa semua tak jadi, nak segera. Pada ni tak apa, molek. Molek segera wa amal. Gitu. Wa amal sudahlah, wa amal. Payah apa, jangan belajar lah. Ni itu tu pula. Pada ni dia dan kita minat tu, dia cerita 7 step, 7 tangga, 7 satu. Nak wa amal dah. Wa amal. Belajar apanya wa amal. Pada ni tak boleh wa amal tak belajar ni. Kena belajar akidah, kena betul semayang bang, kena betul hati, kena baik. Pada ni belajarlah. Akhirnya belajar bukan fardu ain tauhid pekor tasawuf. Pergi belajar dah hujung pakai. Kenalah pula fardu ain tauhid pekor tasawuf. Dia pusing pula. Tu baru tak ada orang lain dah baiknya, kamu je baik. Kau tu pula orang lain tu belajar sangat, tapi fardu ain tak ada. Nampak je belajar orang lain, jahil belaka fardu ain. Kamu best. Sebab apa? Kamu belajar fardu ain, tak ada dah orang hak betul perjalanan belajar, kamu je lah. Ni setangga. Belajar ada ilmu, wa amma molek. Molek wa amma. Orang ramai duk tengok.
Macam mana orang belajar fardu ain semayang dicomel macam. Awak comel macam orang ramai tengok. Tu. Seperengkat. Akhirnya semayang di rumah, sembunyikan ibadah. Semayang di rumah, sembunyikan ibadah. Syaitan pun mari pula. Ni baru orang hebat. Di masjid ada orang boleh buat, di rumah tak ada orang boleh buat sama macam di masjid. Orang lain tak ada boleh buat gitu. Orang lain ni di masjid je nampak rajin buat ibadat sampai sunat, di rumah tak buat tau. Oh tapi kamu bagus, di rumah tak ada orang pun kamu boleh buat ibadah. Tengok. Ada ni. Ni kita kira dunia tempat ujian. Dunia tempat ujian. Bukan tempat bersenang-lenang, bukan. Ada ni, atas dunia. Sekarang ni sembunyi ibadah, semayang di rumah, baca Quran di rumah. Tertegah daripada datang riak, datang ujuk pula. Kau dah jaga molek. Mana kita ni orang-orang hebat lah. Sebab di rumah pun kita boleh buat ibadah walaupun tak ada orang. Hebat kita. Ni mari ujuk pula. Mana? Lepas tu macam mana kitanya? Mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat asbab molek, belajar fardu ain molek, mujahadah pada belajar, mujahadah pada amal, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dilindungi daripada tipu daya syaitan. Tu jelah. Lepas tu kita sentiasa ta'awuz. Kenapa kita sentiasa ta'awuz? A'udzubillah. Sebab kita mohon perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak mohon perlindungan dengan Allah, buat asbab dulu molek. Ta'awuz, minta berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan. Tapi pegangan kita pegangan yang terpesong. Syaitan gelak ketawa saja. Minta berlindung dengan Allah daripada syaitan. Tapi sembahyang bang kita tanpa ilmu, syaitan gelak ketawa. Kita minta berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Tapi hati riak, wujud takabur. Takabur tu sifat syaitan iblis dah. Syaitan kan ketawa. Jadi nak mohon kepada Allah, buat jalan molek. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah, barulah akan dikau kami minta pertolongan. Kita mengabdikan diri akan Allah, kita berjalan dengan jalan yang betul. Lepas tu wa iyyaka nasta'in, barulah kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mohon tanpa jalan pengabdian diri kepada Allah, tu tak jadi gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah, kami mengabdikan diri akan dikau. Nak sembah akan dikau ni taat zahir dengan ilmu, taat batin dengan ilmu. Barulah kita mengabdikan diri akan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita minta, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita belajar ilmu fardu ain ni, yalah, mana jalanan tu terang. Tanpa ilmu kau belajar sendiri pun ilmu ada, amal. Tapi ilmu yang ilmu asal lah ni, ilmu fardu ain. Kalau dak ilmu fardu ain tak bicara lah tunya. Nak bicara macam mana? Kalau kita tak dahulukan ilmu pegangan, kita nak bicara macam mana? Tak ada bicara bab perjalanan ibadah, tak ada. Kalau tanpa ilmu pegangan, kemudian disusuli dengan ilmu fiqh fardu ain, ilmu tasawuf fardu ain, itu jalan dia dah, tak ada jalan lain. Itu jalan dia. Ada ni. Ada macam kitab Minhajul Abidin tu. Nak cerita bab aqabah peringkat. Yang pertama aqabatul ilmi. Ilmu yang pertama. Ada ni. Nak bicara bab takut akan Allah, harap akan rahmat, keampunan, perlindungan daripada Allah. Kita mengharapkan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Harap rahmat daripada Allah, kesian belah daripada Allah. Allah lindungi kita daripada syaitan. Kita harapkan keampunan Allah. Tapi nak harap-harap ni memang jadi tekan awal-awal, jalan tu kena betul. Barulah ada harapan.
barulah boleh mengharap kepada Allah. Jalan apabila betul bagimu jalan, kata Imam Ghazali. Mana betul jalan? Akidah kena betul, semayang kena betul dengan ilmu, hati kena betul, barulah pergi kepada mengharapkan rahmat, kesian belah, perlindungan, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jalan biar betul. Kalau jalan tak betul, itu tak panggil mengharap. Raja bukan, dipanggil umniyah, angan-angan kosong yang dicela pada syarak. Harap akan Allah, tapi jalan agama Allah tidak dituruti. Jalan agama Allah, jalan akidahnya macam mana? Tu jalan agama. Balik pada ilmu fardu ain lah. Nak mengharap akan Allah, takut akan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kalau kita tidak betul jalan, akhirnya kita hanya sangka-sangka, kira-kira saja. Disebut dalam kitab Minhaj, didatangkan ayat Al-Quran, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Didatangkan ayat ni ketika membicarakan Khauf dan Rajak dan kitab Minhajul Abidin. Mereka itu menyangka bahawa mereka itu mengelokkan amalan mereka. Amalan mereka elok. Mereka menyangka, mereka menyangka, tetapi jalan amalan mereka tak elok. Mereka menyangka sahaja. Mereka menyangka sahaja. Ayat pula, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura tu. Ayat didatangkan dalam kitab Minhajul Al-Quran. Maknanya kami mendahulukan kepada amalan yang dikerjakan atas dunia tu, tapi kami jadikan amalan jadi debu yang berterbangan, sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bila jalan tak betul. Tak mesti jalan akidah. Lepas tu dalam kitab Minhaj, Khauf dan Rajak cukup panjang pembicaraan dia. Orang yang betul jalan, barulah timbul takut yang sebenar. Orang yang betul jalan, barulah timbul harap yang sebenar. Kalau orang yang tidak betul jalan, tak ada takut, sangat-sangat berani. Buat ibadah berani tanpa ilmu akidah. Buat ibadah berani tanpa ilmu fiqh. Nak comel buat ibadah semayang tiang agama ni, buat-buat aja. Itu sangat-sangat berani. Kita rokok sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Berani kitanya buat ibadah, tapi disertakan dengan riak, ujub, takabur, hasad. Berani kita dengan Allah. Seolah-olah Allah Taala ni macam manusia lain. Kita manusia lain kan, kita comel kot zahir, baguslah, orang kata kita bagus. Hati orang tak tahu. Kita buat taat kepada Allah, kita comel zahir je. Hati riak, ujub, takabur. Berani. Sebab apa? Dia anggap Allah ni macam manusia juga. Tengok kot zahir saja. Hati, Allah khabir. Allah mengetahui yang batin sebagaimana Allah mengetahui yang zahir. Berani orang kalau tidak betul jalan, terutama dengan ilmu tu sendiri. Tapi dah mindah dicerita susung satu-satu, sedarlah kitanya macam mana cara syaitan perdaya anak Adam. Satu peringkat. Ni nak selesai riak, sembunyikan ibadah. Lepas tu ujub macam mana pula? Kena jaga pula situ. Ni dia antara setengah daripada obat yang menegah daripada datang riak itu, bahawa engkau sembunyikan ibadat engkau seperti menyembunyikan engkau akan kejahatan engkau. Perkara jahat kita sembunyikan. Ada orang yang menzahirkan kejahatan. Dia menzahirkan kejahatan, walaupun kejahatan tu bukan dosa besar sekalipun, dia menzahirkan kejahatan, dia menonjolkan kejahatan. Walaupun dosa itu bukan dosa besar, dosa kecil akan menjadi dosa besar. Pada dia menonjol-nonjolkan. Sekarang kan dosa kecil, dosa besar pun ditonjolkan. Sekarang ni buat perkara-perkara bukan setakat berdosa, bahkan aib sangat-sangat.
Malu orang Islam. Ada orang Islam berperangai seumpama tu. Sebab apa? Orang kafir tengok belaka. Siapa tu? Orang Melayu beragama Islam. Orang kafir kata dia buat perangai gitu. Nak kata macam mana? Menonjolkan kejahatan. Kalau kita kata seolah-olah mencabar Allah Subhanahu wa taala. Ditonjolkan kejahatan, dia bertambah kaya. Bertambah rezeki bertambah luas, bertambah kaya. Dia pun tonjol lagi kejahatan. Rezeki dia ni, kekayaan dia bertambah, kekayaan dia bertambah. Apa dia ni? Itu semua istidraj daripada Allah Subhanahu wa taala. Beri sampai masa tahulah. Tapi kita kata kenapalah orang seumpama tu dari segi agama pun aib. Dah sikit agama lah, aib segala-galanya. Tapi macam mana dia boleh jadi kaya raya? Itu semua datang daripada Allah. Tapi hak zahirnya kaya raya ni datang dari orang mana? Orang mana hak bodohnya. Yang dikaya kawan tu kenapa? Suruh bekok pun tak jadi. Jadi orang ramai lah hak bodoh. Hak kawan tu so kira dah kawan tu nya. Tu tak ada akal dah. Sini, tak ada akal dah. Orang hak tu sapuk tu pulak tu. Tak ada akal juga ke? Saya pernah dengar orang ceramah. Dia ceramah gila. Ceramah gila. Ada orang dia kata kaya gila-gila. Pada kaya gila-gila? Pandai. Pada kaya gila-gila. Mana kaya sangat. Orangnya tak menzahirkan kekayaan dia. Tapi orang panggil apa? Kaya gila-gila. Mana kaya gila-gila? Mana kaya sangat lah. 7 keturunan dah habis. Baik kaya gila-gila. Ada orang gila nak kaya. Ni ramai ni. Hak gila nak kaya ni ramai. Hak kaya gila-gila tu jarang-jarang je. Gila nak kaya ramai. Gila nak kaya. Ada orang jadi kaya gila dia. Ada orang kaya gila-gila, kaya sangatlah. Ada orang gila nak kaya tu ramai. Ada orang jadi kaya je gila lalu. Ada ni. Apabila dia kaya jadi gila dia. Jadi ditonjolkan macam-macam kejahatan, kemaksiatan, keposikan. Maknanya memalukan agama sendiri, memalukan agama bangsa orang kafir tak buat kerja seumpama tu. Ada orang yang menonjolkan kejahatan. Tapi tuan istidraj, tuan beri berjaya, kerjaan berjaya. Itu istidraj permua daripada Allah Subhanahu wa taala. Beri sampai masa dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahawasanya harus menzahirkan akan ibadah. Harus menzahirkan akan ibadah. Supaya mengikut akan dia, akan ibadah oleh manusia, dan supaya menggemarkan ia seseorang akan mereka itu, akan manusia, dengan syarat bahawa ia ikhlas. Dan satu laginya, jauh daripadanya oleh riak, sembunyi ibadah. Tetapi diharuskan kita menzahirkan ibadah. Harus ni makna syarak tak larang. Harus dengan makna ada mulimtina, syarak tak larang. Menzahirkan ibadah. Menzahirkan ibadah supaya dituruti, orang turuti boleh pahala dianya pula. Ad-dalu al khairi kafaili. Orang yang menunjukkan atas kebaikan seperti dia melakukan kebaikan. Ni. Kita menzahirkan akan ibadah. Harus di sini syarak tidak melarang. Biar mana bahkan terkadang menzahirkan ibadah ni disunatkan oleh Allah, disunatkan oleh syarak hukum Allah Subhanahu wa taala. Mana kita menzahirkan? Kita menzahirkan ibadah kepada anak-anak kita. Di rumah buat ibadah, bukan buat dalam bilik, buat di ruang tamu biar anak pakai tengok je. Ibu bapa buat ibadah.
biar anak-anak pakat turut. Tu. Jangan duduk senyap dalam bilik buat ibadah konongnya. Lepas tu anak nak contoh macam mana? Ya dah ni. Itu kalau dalam rumah. Kat luar gitu juga. Menzahirkan ibadah. Supaya orang turut. Itu disunatkan. Kalau derma pula, pergi tunjuk benar. RM50 tunjuk. Pada ni. Menzahirkan. Supaya orang menuruti. Supaya orang jadi semangat nak buat sama. Maknanya dia masa masing-masing kan. Ulu bekas derma, dia pun tunjuk. Dibubuh RM50, RM100. Abang apa tu? Menzahirkan, menunjuk. Memang menunjuk. Itu dibenarkan pada syarak, bukan disunatkan pada syarak. Dengan syarat bahawa ada yang ikhlas dan jauh daripadanya oleh riak. Pada ni tambahan pula, kalau orang yang menjadi contoh kepada orang ramai, lagilah dia kena menunjuk, menzahirkan ibadah. Pada dia kena menzahirkan ibadah supaya orang jadikan sebagai contoh. Tapi syarat jaga hati molek, ikhlas. Dan syarat bahawa jauh daripadanya oleh riak. Demikian lagi harus menyembunyikan maksiat dan dosa. Tetapi dengan syarat bahawa ia tujuannya supaya jangan diiktikad akan dia akan sesuatu positif. Adapun jika menyembunyikan ia akan maksiat supaya dikata akan orang yang soleh, maka tiada harus ia. Dia memanglah dalam bab kejahatan ini, memang ini kalau orang kata bukan kata buat maksiat tu boleh, tapi dia sembunyikan, jangan menzahirkan. Buat maksiat tu berdosa, dia menzahirkan pula tu dosa kecil jadi dosa besar. Menzahirkan pula tu dituruti oleh orang turut maksiat dia, bertambah pula maksiat dia. Dia maksiat untuk dia, qadar dia. Dia bukan nak tunjuk pada orang, nak bangga dengan maksiat supaya orang turut maksiat dia, bukan. Badan ni dia menyembunyikan maksiat dan dosa. Kemudian jangan pula sembunyikan maksiat, nak seorang kata dia orang baik, tu dosa pula situ. Kok depan molek sangat, kok belakang dia menyembunyikan kejahatan. Tu lain pula tu. Dan memang kita kalau ini kejahatan dan maksiat terdahulu, memang kita diwajibkan sembunyi. Jangan sesekali kita cerita kejahatan, kemaksiatan, dosa-dosa kita pada masa lampau. Jangan. Itu diharamkan. Bukan bila ditanya satu-satu kemaksiatan, kejahatan pada masa lampau, kamu pernah buat ke tak? Wajib kena bohong, saya tak pernah buat. Ada ni. Kemudian bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru ni ada orang share dalam FB. Yang anjur program tu bukan ustaz pun, tapi namanya di hadapan tetap ustaz. Bukan ngaji agama pun. Tak ada latar belakang ngaji agama pun, tapi namanya digelar sebagai ustaz. Buat satu program, masing-masing mengaku kejahatan masing-masing. Isteri mengaku isteri ni mengaku macam mana dia suka pada lelaki yang lain begini di hadapan orang ramai. Ini kejahatan orang jahil. Tapi sejahil-jahil manusia ni dipanggil dengan ustaz. Di program penuh orang ramai cerita kemaksiatan, kejahatan. Itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pun meninggalkan taat kerana takut akan riak, maka tidak harus akan dia, bukan adalah ia masuk dalam riak. Janganlah kerana takut riak kita pun tinggal ketaatan kita kepada Allah. Kenapa tak pernah nampak pun datang berjemaah? Kalau saya datang berjemaah kan takut riak. Gitu pula. Kenapa tak ada nampak mari belajar? Nanti kan saya belajar kan takut timbul riak. Itu tidak diharuskan
bahkan adalah ia masuk dalam riak juga. Berkata Fudail rahimahullahu ta'ala, Fudail bin Iyad, ar-riya tarkul amali khaufan minar riya. Artinya bermula riak itu meninggalkan amal ibadah kerana takut akan datang riak. Jangan pula kerana takut riak kita meninggalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hendaklah mengerjakan ia seorang akan ibadah, jangan tinggal ibadah, dan bersungguh-sungguh ia pada menolak akan riak itu. Dia gitu. Jangan pula kita buat ibadah molek-molek, orang mari kita pun berhenti. Molek-molek membaca Al-Quran, mari tutup Quran. Kenapa berhenti? Ada orang nanti kan riak pula saya baca Quran. Ada ni. Maknanya orang kita baca Quran, orang mari ke kita tak peduli, sebab kita baca Quran kerana Allah, bukan kerana orang mari tu. Ada ni. Kita semayang, orang tak ada ke orang mari ke, kita teruskan ibadah kita. Kita berzikir. Orang mari kita teruskan berzikir. Ada ni. Jangan berhenti. Mari dah orang dah sedap, kita pun berhenti berzikir. Kenapa berhenti berzikir? Nanti kan riak. Jangan tinggal ibadat ketaatan kerana takut akan riak, itu tidak diharuskan. Lepas macam mana? Teruskan buat ibadah dan bersungguh-sungguh ia pada menolak akan riak itu. Dia mari ni kadang-kadang orang mari dah kita comel bacaan kita. Orang mari dah kita comel semayang kita. Orang mari dah kita comel sikit zikir kita. Ada mari lintasan, tolak riak tu. Bersungguh-sungguh dan bersungguh-sungguh ia pada menolak akan riak. Kena mujahadah ni. Hak batin ni memang kena mujahadah. Macam saya sebut semula, hak zahir kita belajar molek bab semayang kita comel lah. Kena sungguh juga nak jaga semayang. Mudah je semayang. Kita belajar Quran betul benar, nak kena mujahadah. Baca Quran biar jadi betul. Tak, mujahadah pada belajar je. Dan kita belajar Quran, kita akan baca comel je. Ada ni. Nak mujahadah ni. Semayang comel, baca Quran comel, ni mujahadah, hak batin, hak hati. Mujahadah pada mengekali sifat ikhlas, mujahadah pada menolak akan sifat riak. Mujahadah dah kitanya. Dan jika jatuh juga riak itu, maka hendaklah ia taubah daripadanya dengan bersegera. Tu. Kita buat ibadah, kita ada orang tak ada orang, kita buat ibadah, mari di hati kerana orang, kita tolak riak tu, kita mujahadah tolak, jatuh juga pada riak, bertaubah segera. Tanda ni. Kemudian kita mujahadah pula jaga hati, mari riak pula, kita bertaubah segera. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah Ta'ala kasih kepada orang yang banyak bertaubah. Mujahadah jaga hati daripada riak, berlaku juga riak, bertaubah segera. Tapi kena mujahadah lah. Nak mujahadah mengekali sifat ikhlas, nak mujahadah pelera hati daripada riak, balik kepada ilmu sifat ikhlas, kena kenal molek. Nanti dia akan bicara di bawah tajuk sifat mahmudah. Sifat riak pun kena kenal molek. Bukan hanya wa'ama kena ikhlas, jangan riak. Kena ikhlas, jangan riak. Kita kemah ada ilmu bab ikhlas. Apa dia ikhlas? Apa dia riak? Ni kena belajar molek lah ni. Kita nak mujahadah pada amal. Mana mujahadah pada membersihkan hati daripada riak, mujahadah pada menghiasi hati dengan keikhlasan. Nak mujahadah pada amal batin ni, ilmu dahulu. Ilmu tu kena mujahadah pada ilmu. Ilmu pula ilmu bicara bab hati. Memanglah benda hati ni benda yang perik lah. Tambahan pula kalau kitanya kemudian barulah kita kenal ilmu fadha'in tasawuf. Terkadang bicara bab sifat-sifat kecelaan
duduk di hati kita selama-lamanya. Bicara bab sifat kepujian, tak berapa nak ada di hati kita sifat kepujian. Waktu kena mujahadah sungguh pada belajar, dan mujahadah pada amal. Mujahadah pada membersihkan hati daripada sifat kecelaan, mujahadah pada menghiasi hati dengan sifat kepujian. Nak mujahadah pada membersihkan hati daripada sifat kecelaan. Ni dan kita pernah bagi hati ni selesai 10 sifat kecelaan. Satu-satu sifat kecelaan kita kena masuk molek, kena lumak molek. Nanti dia akan masuk pula kepada 10 sifat kepujian. Nak kena mujahadah menghiasi hati dengan sifat kepujian. 10 sifat kepujian nanti kena hadam molek, kena lumak molek satu-satu sifat kepujian. Itu ilmu dan mujahadah kepada amal. Wallahu a'lam. Kitab yang ketiga, pada menyatakan segala perangai di sifat hati yang dipuji. Wallahu a'lam tadi tu ayat kita. Bukan wallahu a'lam saya lagi ni, tak habis lagi. Tadi ada wallahu a'lam ayat kita ni. Maka hendaklah ia taubat daripadanya, daripada riak, dengan bersegera wallahu a'lam. Kita tulis, kita baca dulu. Kitab yang ketiga, pada menyatakan segala perangai di sifat yang dipuji. Ketahui olehmu bahawasanya perangai dipuji itu banyak, dan menyebut oleh hamba di sini, kata almarhum Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, akan 10 perkara, 10 sifat kepujian. Taubah, khauf, zuhud, sabar, syukur, ikhlas, tawakul, kasih akan Allah, redha dengan qada Allah, ingat akan kematian. 10 sifat kepujian yang didatangkan dalam kitab Penawar bagi hati. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.